Hai, selamat sejahtera. Okey, kali ini kita akan sambung unit 10, tingkatan 5 iaitu pengurusan kewangan secara beretika menjamin keharmonian hidup. Okey, kali ini kita akan terus fokus kepada apakah contoh-contoh soalan yang mungkin akan dikeluarkan di dalam peperiksaan. Pada muka surat 142 berkenaan dengan latihan pengukuhan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, dia tunjukkanlah cara menguruskan kewangan dengan beretika yang boleh kita praktikkan. So, kalau kita lihat, okey, ini adalah contoh Rajah 1 di mana kita akan buat pengiraan, okey, di mana duit terima, duit masuk, berapa pendapatan kita akan tolak dengan berapa nilai-nilai yang kita hendak keluarkan untuk kita kira semula dan akhirnya kita akan tahu berapakah duit yang boleh kita simpan pada hari tersebut ataupun pada bulan tersebut. Next. Muka surat seterusnya iaitu muka surat 143 ni dia dah cakap lah. Ini adalah contoh antara perancangan yang boleh dibuat. Dia buat belanjawan dahulu. Dia buat pengiraan. Dan akhirnya kita tahulah berapa duit baki yang boleh kita simpan. Pada muka surat seterusnya iaitu bahagian B latihan pengukuhan. Muka surat 144. Kita lihat pada soalan ni Okey, yang pertama, dia kata senaraikan bentuk pelaburan yang beretika. Dia bagi kita gambar petikan pada surat khabar. Okey, senaraikan bentuk pelaburan yang beretika. Bila dia tanya pasal ni, maksudnya kita akan direct terus kepada cara. Okey, bagaimana kita nak membuat pelaburan dengan beretika. Kita kembali lihat pada buku teks kita. Kita boleh senaraikan kita punya sumber-sumber kewangan yang ada 9 ni. Lepas tu, kita boleh terus kaitkan bagaimana cara kita nak membuat pelaburan tersebut. Seperti ini, kita ada 10 cara lah. Kita nyatakan terus antara dua ni, okey? Apakah bentuk-bentuk dia dan nyatakan cara-cara dia. Okey, kita akan nyatakanlah dua perkara ni. Sumber kewangan dan apakah cara-cara yang beretika. Okey, situasi yang seterusnya, okey, diberikan tajuk amalan menabung mampu membiayai pengajian tinggi. Okey, tiba-tibalah pada soalan ni kan ada soalan dia cakap ibu dengan ayah ni dia tak membuat amalan menabung ataupun dia punya tabungan tidak mencukupi. Jadi bagaimanakah untuk dia hadapi situasi ni? Okey, anak dia nak sambung belajar tapi tak cukup duit. Jadi apa pula yang terjadi? Apa yang boleh dia lakukan? Okey, apakah kesan jika tidak menabung? Apakah iktibar yang boleh dilakukan? Yang dapat diperolehi. So ini antara soalan-soalan lah yang mungkin akan ditanya dalam cerita ni. So bila dia tanya tentang isu-isu ni, kita boleh kaitkanlah faedah kalau dia menabung lah, okey. Kalau soalan tanya tentang faedah atau kepentingan, kita boleh kaitkan dengan kepentingan. Kalau soalan tanya bila dia tak menabung, waktu anak yang sambung belajar, tak cukup duit, apakah kesan? Okey, kita kaitkan dengan kesan, cerita-cerita kesan-kesan buruk apakah berlaku. Dia akan susah lah. Jadi, berikan mungkin soalan kebat dia akan tanya berikan cadangan yang boleh dilakukan. So dari segi sini mungkin kita boleh cadangkan untuk membuat pinjaman. Tapi pinjaman yang macam mana? Janganlah pinjaman daripada alung dan sebagainya kan. Dan kita ceritalah cara-cara dia membuat pinjaman tapi kena pastikan mampu membayar kembali dan pastikan tidak ada hutang-hutang yang tertangguh lah. Okey, kita akan terangkan semua tu. Okey, jadi mungkin juga dia akan tanyalah apakah cara-cara seorang ibu bapa nak menabung jika dia nak pastikan anak dia tak sukar untuk sambung belajar. So kita boleh cakap lah simpan duit macam mana, buat cara macam mana, kita akan terangkan. Kalau kita lihat yang atas ni pula ceritanya tentang cara-cara. Tapi kan boleh juga dia akan tanya, dia bagi isu tentang scammer, bagi isu tentang cerita orang buat skim piramid, jualan langsung secara MLM.
Okay, multi-level marketing ni bahaya. Sama ada nanti dia bagi petikan, lepas tu dia tanya, nak sertai pelaburan ini ataupun tidak. Kalau dia tanya macam tu, kita kena terangkanlah sama ada kita nak ataupun kita tak nak sertai, dan kita kena beritahu dia punya apakah faedah-faedah dia, apakah sumber kewangan yang boleh kita dapat semasa membuat pelaburan tu. Kita ceritakan faedah dia, iaitu kepentingan dia dan cara-cara dia. Bagi kalau yang jawab kata tak nak, kita cakap dulu sumber-sumber dia, cara-cara dia. Lepas tu kita akan terangkan apakah kesan buruk jika kita tak jika kita ikut benda ni tapi kena tipu. Kita akan terangkan apa kesan-kesan dia. Okey. Okey, yang ketiga ni dia cakap tentang golongan belia. Okey, golongan belia ni bukannya nak kata orang tua tapi golongan belia ni orang dewasa lah. Okey, selepas remaja lah. Okey, macam saya ni dipanggil belia. Kalau awak dah habis sekolah nanti, awak dah sambung belajar pun dianggap sebagai belia juga umur 20 tahun ke atas ni. Okey, golongan belia ni perlu bijak menguruskan kewangan peribadi. Kalau kita lihat isu-isu dekat negara kita ni, banyak isu di mana berbelanja dengan boros. Okey, banyak sangat beli tapi tak fikir tentang hutang-hutang dia. Lepas tu isu tentang kad kredit. Kalau lihat pernah keluarlah cerita tentang kad kredit ni. Okey, bila berlaku hutang kad kredit, makin bertimpa-timpa hutangnya, makin banyak sebab hutang tu bila tak dibayar kad kredit ni, bunga dia akan bertambah banyak. Okay? Bila hutang bertambah, bunga bertambah, sampai bila pun kita tak dapat bayar dengan habis. Kita tak dapat selesaikan pembayaran. Jadi mungkin soalan daripada segi ni kita akan ditanya tentang apakah kepentingan, apakah faedah kita jika kita mengamalkan pengurusan kewangan secara beretika. So kita akan terangkanlah apakah kepentingan dia, apakah cara-cara dia, apakah semua kewangan yang betul. Okay? Kalau dia tanya tentang isu tentang kad kredit dan sebagainya, kita bercakaplah kesan-kesan buruk dia. Okay, mungkin soalan akan tanya isu tentang kad kredit. Okay, kamu nak pakai kad kredit ataupun kamu tak nak pakai kad kredit. So kita boleh cakap nak ataupun tak nak, tapi kita kena berikan penerangan. Kita kena berikan huraian dia. Kita akan cerakinkan huraian dia. Kenapa kita kena beritahu. Okay, sama ada dia baik ke buruk ke, kita akan terangkan. Okay, pada muka surat seterusnya, kita akan lihatlah ini adalah antara bagaimana seseorang ni boleh mendapatkan sumber kewangan dia. Okay, sama ada dia membuat bisnes sendirilah dari segi penternakan, dari segi membuat peladangan, kemudian membuat pertanian. Kalau kita lihat sekarang ni kan ramai orang berkebun lah, sama ada dia tanam sayur ke, tanam cili ke, kemudian dia jual kembali ke kedai-kedai. Dan ni pelaburan hartanah. Okay, dia buat rumah, lepas tu dia akan sewakan balik rumah tu. Okay, peruncitan. Maknanya dia buat kedai runcit. So, bila dia buat kedai runcit, dia boleh bisnes, dia boleh berniaga ataupun dia membuat perikanan. Okay, dia jual lah. Ada tanah, dia ada kawasan, tasik ataupun kolam dan sebagainya. Dia buat, dia akan bela ikan-ikan dan dia akan jual. So, ni antara sumber-sumber kewangan lah yang boleh diperolehi dengan lebih baik. Okey, muka surat seterusnya, ini pula berkaitan dengan pelaburan. Okey, yang diberikan oleh institusi kewangan iaitu bank dan sebagainya. Okey, ini adalah pelaburan yang sah. Yang sah, yang disokong oleh kerajaan. So, kita boleh simpan duit sama ada di PHNB, iaitu pelaburan hartanah. Kemudian SSPN, iaitu kita simpan duit di dalam skim simpanan pendidikan nasional. Kalau macam skim pendidikan nasional ni, kita parents lah biasanya dia akan simpan duit untuk anak-anak daripada anak dia kecil. Kemudian bila anak dia 18 tahun, anak dia nak sambung belajar masuk universiti ke, farmasi ke sebagainya, dia boleh keluarkan duit tersebut dan dia boleh gunakan untuk anak dia. Okey, di bawah ni pula berkaitan dengan bahagian B. Ini biasanya kita akan buat dalam kelas lah. Tapi kita tak berjumpa. Okey, kita lihat dulu.
Okay, di sini dia kata, katalah kamu nak ubah suai bilik tidur menjadi lebih cantik. Okay, bilik tidur kamu sekarang ni, kamu nak tukarkan kepada macam ni. Jadi, dalam semasa kita nak membuat proses pengubahsuaian, kita perlu buat amalan pengurusan kewangan secara beretika, iaitu kita kena rancang. Nak beli apa, cat ke, katil ke, cadar ke, apa, kita kena buat perancangan. Kita akan susun. Okay. Kita lihat dekat bawah ni. Okey, ini adalah cadangan dia lah. 7.3.1 ni apa? 7.3.2 ni apa? 7.3.6 ni apa? Okey, inilah dia. Kita akan kaitkan kembali dengan nombor 1, iaitu kita akan senaraikan sumber kewangan kita. Kemudian nombor 2, iaitu kita akan kenal pasti apakah cara-cara dia. Dan nombor 6, kita buat praktikal. Okey, macam saya suruh, kalau saya suruh kamu buat perancangan, kamu kena susunlah apakah sumber-sumber dia, dapat duit daripada mana, daripada ibu bapa ke, dapat duit daripada bekerja ke, ataupun ada dapat duit daripada ampau ke, duit raya Cina ke, kita, itu namanya sumber-sumber kewangan. Nombor 2, cara. Cara tu macam mana kita beli. Okey, kita beli daripada mana. Kemudian kita buat agihan kewangan, susun baik-baik nak beli harga yang selimut yang harga berapa, kita susun duit berapa masuk, duit berapa keluar, dan akhir sekali kita buatlah, kita praktikkan amalan tersebut dengan dapat mengubah suai bilik tidur kita kepada bilik tidur yang lebih selesa. Okey, kalau kita lihat pada muka surat ni pula, ini berkaitan dengan dilema seorang pelajar. Okey, dia nak dia ada telefon tapi dia nak tukar handphone dia. Okey, macam mana dia nak tukar? Dia akan fikir dulu daripada segi warranty. Dia fikir dulu daripada segi warranty. Kemudian dia akan fikir dulu daripada segi kualiti handphone tersebut. Harganya sesuai ke tidak, popular ke tidak, jenamanya apa, apakah spesifikasi ataupun dia punya memori, apa kandungan-kandungan yang sesuai lah di dalam handphone tersebut. Okey, walau bagaimanapun dia akan fikir kembali, adakah menukar telefon itu satu keperluan ataupun satu kehendak. Kalau keperluan, atas dasar apa? Mungkin handphone dia rosak. Dia perlukan handphone baru sebab handphone dia rosak. Ataupun ada aplikasi-aplikasi tertentu dekat handphone ni tak dapat digunakan. So, dia perlukan aplikasi tersebut dengan handphone yang baru. Ataupun kalau kehendak ni maknanya saja-saja nak beli sebab tengok handphone tu lagi canggih. Jadi, kita kena fikirkan. Okay, yang satu lagi adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak praktikkan pengurusan kewangan secara beretika. Okay, apabila membuat keputusan tersebut, kita kena kaitkan apakah pengurusan kewangan yang sesuai. Okay, apa kepentingan dia. Okay. Dan yang penting di bawah ni, bagaimanakah penakulan moral dapat membantu anda membuat pilihan yang bijak. So, kita kena fikir, saya apa? Okay, macam saya pernah terangkan kepada pelajar, kenalah gunakan ayat, okay, saya akan berfikir secara wajar. So, ini adalah penakulan moral lah. Okay, kita gunakan perkataan tu. Ataupun boleh gunakan saya berfikir secara rasional. Saya berfikir secara waras. So, kita akan sebut kata kunci ini. Okay, contohlah, saya akan berfikir secara wajar untuk membuat pilihan dengan memikirkan kepentingan untuk saya membeli ataupun menukar handphone ini. Kita kena terangkan seperti itu. Gunakan perkataan-perkataan tu. Pelajar boleh lihat kat sini, ini adalah antara contoh isi yang kita boleh buat lah. Iaitu nombor 2, nombor 3, nombor 4 dengan nombor 6. So, apa itu 2, 3, 4, 6? Okay, iaitu kita kenal pasti dulu cara untuk kita uruskan kewangan semasa kita nak beli telefon tu. Kemudian, yang ketiga, kita huraikan apakah kepentingan dia. Perlu ke tak perlu? Okay, untuk kita beli handphone ataupun tukar handphone baru ni.
Okey, yang keempat, apakah kesan dia? Okey, kalau kita tak rancang dengan baik untuk pembelian handphone tu, apakah kesannya? Kalau kita rancang dengan baik, apakah kesannya? Dan akhir sekali kita akan praktikkanlah di dalam kehidupan kita. Ini adalah pada muka surat lain yang kita kena ambil maklum. Okey, tanda-tanda bakal muflis. Apa itu tanda-tanda bakal muflis? Muflis ni bankrupt. Okey, yang pertama, bila kita nampak dekat sinilah. Okey, bila kita akan jadi bankrupt atau muflis ni, kita punya aset akan ditarik. Contohnya, kita ada rumah tapi tak mampu bayar, rumah kita kena tarik dengan bank. Kereta kita kena tarik dengan bank. Sudahnya kita tak ada apa-apa. Kita ada hanya baju saja baju yang kita pakai. Okey. Yang kedua, menggunakan kad kredit hingga had kredit dan kita tak mampu pun membayar kembali. Walaupun sedikit. Nak bayar RM10 pun kita tak mampu. Yang ketiga, kita membuat pindahan kad kredit kepada tunai kerana kurang aliran tunai. Okey, masuk dekat sini, kad kredit ni dia ada beri kita pinjaman. Dia kata had kad kredit kita ada RM10,000. Okey, tiba-tiba kita kata kita tak ada duit. Jadi kita pun gunakan duit dalam kad kredit tu, kita tukarkan dengan cash. Jadi automatik kita dah ada hutang RM10,000 dengan pihak bank, iaitu kad kredit kita. Yang seterusnya, terlepas membuat bayaran bulanan kerana hutang terlalu tinggi. Bayaran apa? Contohnya bil air, bil api, nak sewa rumah, nak bayar pun tak mampu. Sebab apa? Sebab hutang yang lain dah banyak. Okay, kemudian kita ada rekod kad kredit yang buruk. Dan kita tidak membuat simpanan. So, ini adalah antara tanda-tanda menjadi muflis. Okay, kalau kita lihat kat bawah ni soalannya ditanya, apakah sebab seseorang individu diisytiharkan muflis pada usia muda? Okey, kita boleh kaitkanlah dengan kita punya huraian tadi yang kat depan tu. Okey, sebab apa? Dia tak ada cara yang betul. Okey, apakah cara-cara tu? Kita tahu cara-cara dia apa, tapi kita nyatakan kenapa dia muflis, sebab dia tak membuat cara-cara tersebut. So, kita akan terangkan berkenaan dengan cara. Okay, apakah kesan? So, kita akan terangkan kesan-kesan dia berdasarkan kesan tadi yang kat depan tadi. Kemudian, bagaimanakah pihak perunding kewangan boleh membantu anda menyelesaikan masalah ini? Okey, antara pihak perunding kewangan ni adalah AKPK. So, kalau kita lihat pada buku teks, pada muka surat 141, okey, kat sini kita akan nampak dekat sini dia ada nyatakan tentang AKPK, iaitu Agency Counselling. Okey, Agency Counselling pengurusan kewangan. So, macam kalau ada siapa-siapa yang ada masalah kewangan, kalau perlukan bantuan khidmat nasihat, boleh rujuk kepada pihak AKPK, iaitu Agency Counselling pengurusan kewangan. So, mereka akan bantu kita membuat nasihat sama ada kewangan kita ni boleh lakukan untuk pembelian yang ni atau tidak. Mereka akan bantu dari segi khidmat nasihat. Okay? Bila kita dapatkan khidmat nasihat mereka, maka kita akan dapat melabur dan dapat menguruskan kewangan dengan lebih baik. Jadi masa depan kita akan lebih cerah dan dapatlah terhindar daripada masalah kewangan. Dan akhir sekali, sejauh mana pengurusan kewangan anda memberikan kesan kepada emosi. Okey, maknanya kita akan kaitkan dari segi emosi kita lah, perasaan kita. Okey, kalau kita susun, atur, kita uruskan kewangan kita dengan baik, apa perasaan kita? Kita akan rasa lebih selamat. Kita akan rasa lebih seronok kerana kita dapat menyimpan wang dengan lebih baik. Kita akan nyatakan. Okey, sejauh mana pengurusan kewangan tu dapat membantu kita. Kita akan terangkan. Beritahu dulu apakah perasaan dia. Lepas tu kita akan beritahu kesan dia. Okey. Jadi itu saja daripada saya untuk unit ini. Semoga pelajar faham dan dapat buatlah dengan lebih baik.